Apa khabar semua? Sihat? Sihat, ma'am. Jumpa lagi Sam ni. Mungkin ada tak suka sebab tak dapat A Sam lepas. Ada yang marah saya. Ada yang marah lah, tak puas hati sebab kerimat tinggi tapi tak dapat A. Okay. Ada yang nak tukar markah ke? Tak ada. Ada kelas lain tu dia nak tukar markah. Okeylah. Kalau compare kelas Dr. Azliana, kelas saya lebih rendah lah markahnya. Saya tak berapa puas hati dengan jawapan korang. Banyak yang ambil sahaja daripada internet tanpa tukar ayat pun, ambil sebiji-sebiji. Okay. So tak baguslah korang meniru macam ambil bulat-bulat kan. Kita kena dengan ayat yang sendirilah. Okey, Atira, kawan-kawan ada 2 orang. Nurul Atira, dia first year. Okey, dah boleh ambil kelas ni sebab banyak dapat pindah kredit. Jadi untunglah untuk Atira. Okey. So ni jadual kelas, waktu kelas kalau saya mengajar. Nampak tak? Nampak, ma'am? Nampak, ma'am. Nampak, ma'am. So tutorial awak besok hari Khamis 12/1. Okey? Boleh Boleh, ma'am. Sebab saya tengok awak free, jadual awak free waktu tu. Untuk sepatutnya saya tutorial untuk 2 TSK tapi saya dah ubah ke atas. Sebab hari Jumaat ni saya memang ada postgrad meeting, jadi selalunya kadang kelam kabut lah kalau bersama dengan waktu tutorial. Okay? So pukul 12.01 kita ada tutorial, dan tutorial ni tak adalah tiap-tiap minggu nak kena ada. Okay? Kita tengok keperluan. So ada minggu yang saya akan bagi kerja sahaja, tak perlu buat kelas. Okay. So ni jadual, kemudian apa ni, L1 saya tak pasti Prof dah tunjuk ke tak. So awak akan jumpa dengan Prof sebanyak 5 kali. Okey? Dan jumpa saya sebanyak 6 kali. Jadi untuk 2 minggu April ni, 2 minggu pertama April saya akan mengajar, tapi pada 19 April Prof ambil semula untuk 2 minggu sebelum cuti raya. Okey, so alert dan bila Prof ambil kelas, jadi waktu jadual akan berubah lah ikut jadual Prof. Dia akan jadi asal ikut jadual Prof. Macam ni lah. Nampak? Waktu kelas sama tapi waktu tutorial dah pergi ke hari Jumaat. Boleh? Boleh, ma'am. So kena alert lah. So yang ni saya dah set bila nak buat midterm, bila kita akan midterm break, kemudian test, kemudian bila akan ada quiz. So awak kena prepare lah. Okay. Kalau kata saya
Kalau ada apa-apa baru akan berubah lah benda ni. Tapi kalau tak, dia akan ikut seperti yang kita dah plan. Okay. Kemudian saya nak awak buat group. So 3 TSC kita ada 39. 2 TSC ada 39 orang, 41. Rashdan tak ambil kan? Rashdan kelas ni kan? Azizi? Ni ada 41 sebab tambah 3 orang. Betul lah, korang ada 38. Sepatutnya 39, tolak Rashdan 38, tambah 3 orang lagi 41. So saya nak buat grup 3 orang satu grup. Kalau tak cukup, ada yang 2 grup, 2 orang satu grup. Boleh ataupun 4 orang. Boleh? Boleh. Boleh. Mungkin yalah 39, 38, 36. Okey, buat 3 ataupun 4 orang lah dalam satu grup. Mungkin tahun 1 tu nak senang, korang buat satu grup tak perlu campur dengan tahun 2 sebab nak memudahkan pengurusan. Kemudian Sarah mesti jadi setiausaha kan? Yes, ma'am. Okay, so nanti baiki betulkan semula Excel, nama Excel dan buat grup macam tahun lepas lah, macam SEM lepas. Okay, Excel tu saya dah bagi hari tu dalam grup yang IC tu sebab IC tak nak masukkan awak kan. So minta dia bagi. Saya dah letak dah nama grup IC tu. Dalam Azizi dah bagi dah. Dah bagi, okay. So senang lah. Jadi lagipun dah ada nama by group dah ma'am, yang satu grup 3 orang. Dah ada dah. Bagus. Okay, so senang lah. Tinggal nak tambahkan yang student yang 3 orang yang baru tu, kita letak dengan satu grup je. Okay, senang. Kemudian sebab hari ni dah mula nak buat latihan, dah mula nak buat assignment, jadi so awak kena mulalah hari ni Okay, sebab esok tutorial dah nak tengok. So untung jugalah kalau TSK dengan TSI dia belajar pagi, petang tu dah tutorial. Jadi dia kena cepat lah. Okay, so terus masuk pada slide. Kita akan, korang dah belajar pengenalan tentang AI, apa tu AI dengan Prof. So saya tambah satu benda yang penting yang sekarang secara tak sedar kita telah banyak menggunakan algoritma yang telah didefine menggunakan yang based on algoritma yang berasaskan kepada search teknik ni. Okay, so search teknik kita mencari, membuat inference ni membuat macam pencarian lah dalam kepala kita. Dia akan browse kat mana benda, katakanlah kita nak mengingatkan sesuatu. Okay, dalam memori kita letak dekat mana. Jadi kat situ kita browse maklumat tersebut. Okay, so content ni kita akan tengok introduction search technique, example, terminology, search technique, evaluation of heuristic function and intelligent agent. Okay, tu yang ada lah. Okay, search technique. Apa dia search? Kalau katakanlah berlaku sesuatu, macam awak hilang wallet lah, tertinggal wallet dekat kantin. So macam mana awak buat? Kalau contohlah terhilang sesuatu, tertinggal ke buku ke, misplaced. Macam ni Laila? Doa ma'am. Doa?
Ya, ma'am. Selain Lost and doa, found, ma'am. apa? Lost and found. Lost and found. Okay, lost and found. You pernah ada tak lost and found? Hari Baru tu, nak adakan je. baru nak adakan sebab hari tu SEM lepas ada sini awak buat sistem lah, buat sistem PSM tentang lost and found ni. Maksudnya bila barang tu dijumpa, dia akan hantar dekat satu kawasan lah supaya mudah kat HEPA. Dia buat satu tempat untuk lost and found. Jadi senang lah kalau hilang apa-apa boleh cari kat situ. Okay, lagi? Katakanlah awak dah pergi kafe pagi, tiba dah malam baru tersedar, wallet tak ada, baru sedar tak ada wallet. So macam mana awak nak mencari wallet tadi tu? Search dia macam mana? Mungkin kita boleh buat alarm and letak dekat wallet tu. Itu dah terlampau bersistem sangat. Dia nampak sangatlah budak IT ni. Letak tracker, ma'am. AI, ma'am. Dia tak trigger? Bukan. Sekarang ni saya nak, bukan kita guna sistem ke apa ke, macam mana? Cari Akira, jawapan dia. Lalunya blast dekat group. Dekat group, ma'am. Blast dekat grup. Okay. Tinggalkan announcement. information kita sikit dekat barang tu. Let's say number phone kita ke kat barang tu. Okay. Tak ada ke pergi cari semula? Macam, teringat, rasa kat mana tadi awak akan pemikiran awak akan rewind balik pergerakan awak dari mana ke mana sampailah ke tempat akhir awak sedar wallet tu tak ada. Ada tak merewind semula? Yes, ma'am. Kaedah merewind semula tu maksudnya awak sedang mencari. Okey, awak sedang mencari dari satu point ke satu point, awak akan rewind siapa yang awak jumpa, siapa yang awak bercakap, kemudian akan macam tracing lah, tracing. Benda tu dia bukan kadang awak tulis pun. Ini dalam pemikiran je awak akan fikir, tadi pergi sini dan jumpa ni. Lepas tu lepas jumpa orang ni makan, lepas makan ini secara yang tidak sengaja lah, maksudnya kita fikir sahaja. So pemikiran tu sebenarnya adalah satu algoritma searching. Okay, sebab dia ada tempat di mana mula dan tempat di mana akhirnya. Okey. Kemudian hari tu masa SEM lepas pun saya ada tanya siapa yang pandai chess kan. Hari tu siapa pandai chess? Azizi ke? Ke Tarmizi? Macam mana? Yuhu. Semua tidur. Marilah kita beramai berjemaah. Ada, ma'am. Ada, ma'am. Masih di sini, ma'am. Ada. Tahu. Memang ada tapi kaki duduk bawah selimut. Tangan duduk. Tak, ma'am. Saya tengok muka ma'am. Laptop ni depan laptop, ma'am. Ada, ma'am. Depan laptop ni. Fokus. Aku dah depan laptop dah. Tengah brainstorm. Pavi, how are you? Fine, ma'am. Okay, Katil, how are you? Hi, ma'am. I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? Okay, fine. Okay, so Nice to see you.
bila kita searching, okay, siapa main chess? Kalau main chess dia ada kaedah untuk pergerakan dia yang tersendiri. Okay. Kalau nak menang dia mesti ada gerak dia macam mana. Okay. So itu kalau menggunakan chess. Chess. Okay. Kemudian all possible action. So our robot, kalau awak lah diberi satu kerja, okay, sekarang ni saya ada tangan robot ni, saya ada kaki robot ni, saya nak awak gerakkan dia supaya dia boleh gerak, supaya robot ni boleh bergerak. So macam mana awak nak buat? Masukkan algoritma. Okay, masukkan algoritma tu apa? Macam mana nak masukkan algoritma tu? Programming kan ma'am? Yelah, programming lah. Macam tak logik je, tapi itulah dianya. Kita kena mengarahkan mesin tu tadi. Kaki robot tu seketul benda mesin. Dia tak boleh buat apa-apa kalau kita tak arahkan. Okey, sama juga dengan tangan robot tu. Dia tak boleh buat apa kecuali kita arahkan dia. Okey, kita arahkan dia, awak pergi bergerak dari kiri ke kanan. Contoh. Awak pergi bergerak ke hadapan. Jadi robot tu dia akan mengikut arahan yang kita kehendaki. Dan macam mana kita nak communicate, sebenarnya banyak cara nak communicate kalau zaman sekarang ni. Kita guna serial port. Serial port maksudnya kita sambung dengan wire lah. Tangan tu tadi kita sambung dengan wire dengan tempat kita membuat coding. Kita buat coding dekat komputer. Jadi kita sambungkan alat tangan robot tadi dekat komputer supaya dia boleh gerak. Babai contohnya, menggenggam contohnya. So robot tadi boleh menerima possible action yang kita arahkan menggunakan atur cara komputer. Okay, many problem can be formalized in general way as a search problem. Okay, kalau search technique ni dia ada search problem described in term of initial state. Dia mesti ada mula. Okay, initial state dia. Kemudian dia ada target state. Kemudian dia ada some possible action. Sekejap Okay, some possible action. Maksudnya robot tadi dia ada mula, samalah dengan dia mesti nak mulakan dia. Macam mana nak mulakan dia? Nak mula bergerak dari mana ke mana? Okay, dari mana ke mana is a target state, keadaan dia. Keadaan kita nak targetkan dia untuk bergerak dari mana ke mana. Kemudian some possible action. Mungkin action robot tadi dia menggenggam, dia buat babai ataupun dia letak luruskan tangan dia. So search technique systematically consider all possible action sequences to find a path from initial to a target state. Itu definition dia lah. Okay. So dalam search dia ada terminologi dia yang tertentu. So dia ada state, keadaan, okay, where search can visit. Kemudian search space, the set of possible state. Kemudian search path, the state which the search agent actually visit. Solution, a state with a particular property. Solve problem tak, selesai tak solution tadi, jumpa tak awak punya barang yang hilang, dapat clue tak barang tu hilang ke mana, ada orang curi ke ataupun memang tertinggal dan ada orang letakkan semula di tempat lost and found, okay, dan sebagainya lah. So itu solution. Kemudian strategi. Nak pergi macam mana? Nak robot tadi bergerak
macam mana supaya dia boleh bergerak cepat ke, bergerak lambat ke dan sebagainya. Okey, itu terminologi yang kita biasa gunalah. Kemudian specifying a search problem. Okey, daripada kena ada 3 important consideration yang awak mesti consider. Initial state, so the agent can keep track of the state it is visiting. Operator, operator ni naik apa? Okay, operator. Operator, contohlah awak nak pergi jumpa kawan dekat UM. Okay, dekat UM boleh naik apa? Boleh naik LRT tak? Boleh, ma'am. Boleh je kan? Lepas tu jalan kaki lah sikit. Apa ni dah janji pukul berapa? Janji pukul berapa tu kita boleh panggil dia goal test ataupun target state. Target state ni pun boleh juga kita kata UM tadi is a target state. Okay? So kita akan possible action dia function taking one state to another. Nak naik apa? Naik Grab ke? Nak naik LRT ke lagi cepat? So itu ada untuk menyampaikan awak daripada initial state kepada goal state. Okay, kalau untuk chess pun sama. Dia ada goal dia. Goal dia nak kena menang lah. Okay, initial seperti dalam gambar ni, dia mesti susun macam ni. Kan, boleh salah ke? Boleh tak salah? King duduk tempat lain boleh ke? Sini, panggil dia. Sini. Sini. Okay. Kemudian operator moving pieces. Dia nak bergerak tu macam mana, dari mana ke mana. Kemudian dia checkmate lah, menang ke kalah ke. Okay. Dan king tu dah tak boleh bergerak. So itu dia punya checkmate. Okay, route planning. Ini kalau pergerakan. Pergerakan tadilah, route dia dari UPNM ke UM. Jumpa apa? Okay. Dari London ke Manchester nak tengok bola. Sanggup pusing ke Liverpool dulu sebab nak tengok stadium dekat Liverpool baru pergi Manchester sebab dia minat dua-dua. Contoh. Ataupun dia ada 3 orang kawan, seorang minat Manchester, seorang minat Liverpool. So kena pergi dua-dua tempat. Dan dia ada compare, bila buat coding dia akan compare if current location is a destination city, so apa dia buat? Maksudnya dah sampailah. Yang itu adalah goal bila current location A sama juga dengan destination city. Tengah charge dulu. Kejap. Cek TV. Okay, kalau sekarang ni cuba awak buat dalam group, cuba lukis route planning daripada awak punya asrama ke masjid. Ataupun kalau siapa duduk dekat Jebat tu, tukarlah pergi ke pusat Marine. Cuba buat route planning macam ni. Boleh tak? Boleh. Ataupun route planning dia macam ni. Search for a route on the map. Cubalah lukis satu map. Buat. Saya nak sekarang, awak buat sekarang yang dalam group. Buat searching for a route on the map daripada rumah kediaman, kalau siapa sekarang ni duduk kat rumah,
Boleh juga buat dari rumah nak pergi kedai yang terdekat. Kalau nak pergi UPNM, banyak sangat dia punya landmark-landmark yang mungkin awak jumpa. Sebab jauh kan, contoh dari Kok Diang nak pergi ke ni. Ataupun dari Sabah, Saiful nak balik dari Sabah nak pergi ke UPNM. Jauh sangat lah. Cuba awak buat tukarlah daripada rumah kediaman ke kedai yang terdekat. Contoh, cuba buat sekarang. Saya bagi masa 3 minit. Okay. Okay, kelas. Boleh tak tunjuk? Boleh tak share? Saya nak tengok je. Macam mana route yang awak buat? Ni pun sama, dia tak ada betul, tak ada salah. Tapi kena logik. Cepat. Sekejap, loading. 3 minit, dah lebih dah.
Yang laki tak bunyi pun. Ada ke tak ada? Ramai pun Haris, Dinis, Luqman. Okay, ma'am. Ada. Tengah melakar lagi, ma'am. Tengah Ada, melakar, ada, ma'am. ada. Tengah melakar. Melakar. Sedang shading. Ravin. Ya. Syed. Mana Syed? Ada ma'am, sekejap ma'am. Tunjuk. Arvin nak tunjuk. Okey. Root planning dan cuma kena terdekat macam dari suatu lagi. Boleh share screen. Ma'am nak share screen, ma'am. Okey, share screen. Okey. Siapa? Izzah. Izzah jadi ni MPP Tak ma'am, Aliyah ma'am, Aliyah. Azia. Haris. Aliyah, Haris. Izzah Kopra kan? Oh. Okey. Saya Tak ingatkan hari tu Izzah yang bertanding. Bukan. Aliyah dengan Haris ma'am. Hari dah menang lah. Menang dah ma'am. Oh, bagus-bagus, tahniah. Alhamdulillah. Teruskan usaha untuk menjadi wakil rakyat. Ma'am nak dengar manifesto dia orang tak ma'am? Manifesto boleh nanti awak. Mana Harik Mana Harik? Mana Harik, ma'am? Panggil Harik. Ma'am suruh buka kamera ma'am. Barulah nampak macam YB ma'am. Betul. Dengan nombor 3-nya ma'am. Oh, okey. Haris? Kat bilik MPP tu rasa, ma'am. Oh. Haris. Busy dah tu, busy. Mana Haris? Habis tak masuk kelas. Aliyah mana Aliyah? Ada ni ma'am, ada. Saya masih mengikuti. Okey. Ni Atira. Okey, tengok. Tahun 1 dah kalah tahun 2. Cepat. Korang tahun 2. Okey, asrama Kasturi. Man, ni tak tahu betul ke tak. Dia tak kira. Dia benda-benda ni dia tidak ada betul salah. Okey. Sebab it's your kerja. It's your definition. Okay. So memang kita akan katakanlah awak punya goal adalah masjid, tapi kalau Kasturi ni dia tak banyak sangat lah. Awak kena mula dengan Sri Kandi sebab kalau Kasturi dia tak banyak sangat point yang awak Kami mula dari Sri Kandi, ma'am. Oh, mula dari Sri Kandi. Lepas tu nak pergi masjid boleh lalu jumpa asrama Kasturi dulu. Untuk laluan pertama. Laluan kedua dari Sri Kandi lalu dekat Maritim. Lepas tu depan perpustakaan tu naik tangga jumpa belakang masjid. Dan laluan ketiga lalu jauh sikit pusing Padang tu. Pusing sampai jumpa bangunan Bestari dan jumpa masjid. Okey, pandai, bagus. Dia sebenarnya jauh ataupun tak tu kita akan tengok dari segi kos. Itu saya tak ajar lagi hari ni. Okey, tapi dia tengok dari segi sekarang ni dia punya route sajalah. Okey, route saja kita nak tengok. Next, orang lain? Okey, terima kasih ma'am. Orang lain tak nak share? Kakak-kakak ni tak apa, dia nak simpan. Nak simpan tak tahu bila. Okey. Kita tengok next. Ni.
Okay. Route ni cara dia is kita kena tukarkan dia kepada tree. Okay, sekarang awak dah lukis route awak tadi. Tree ni maksudnya dia akan tunjuk mana main dan mana anak-anak dia. Maksudnya katakanlah mula Sri Kandi, bawah Sri Kandi tu dia akan ada 3 tempat yang sama yang awak akan jumpa. Awak akan jumpa kolam, awak akan jumpa library, awak akan jumpa bangunan FPKP. So dia macam selaras sama. Jadi dia akan jatuh di bawah daripada Sri Kandi tadi. So sekarang lukisan awak yang pertama tadi awak kena tukarkan dia kepada tree. Sebab kalau exam dia akan bagi soalan dalam bentuk route yang macam ni. Okey, dia akan bagi soalan bentuk route. Awak kena tukarkan dia first is kepada tree. Okey, sekarang tukar. Buat sekarang, saya bagi masa 3 minit. Tukar jawapan awak yang awak lukis route ni tadi. Tukarkan dia kepada tree. Okey, boleh? Ma'am, yang cabang tu yang terdekat ma'am. Apa? Cabang tu maknanya yang terdekat lah. So maknanya library dengan church tu paling jauh. Ya. Okay, thank you. Ataupun itu adalah goal. Alright. Goal. Siapa yang open? Open apa? Shit. Ma'am, boleh tak buka slide tadi balik? Thank you, ma'am. Okay. Okey. Belum, ma'am. Okay. So tukarkan dia kepada tree.
Kemudian lepas tree. Okey. Saya nak tengok dululah siapa. Grup MVP Fardan. Harif. Boleh tunjuk awak punya tree. Saiful? Lama sangat membuat tree. Tak apalah. Boleh ma'am, boleh. Okey. Saya tunjukkan Saiful punya. Satu salah sikit je. Ni, Syed. Okey, share. Okey. Lembah Maritim Tua. Nak pergi masjid. Orang lembah ni dia dapat makan lebih lah sikit kalau pergi masjid. Agak jauh berbanding kalau orang yang duduk dekat Jebat. Okay, and then dia ikut Kasturi, Sri Kandi. Maksudnya FPP lah. Pool library tu sebenarnya boleh sampai masjid. Boleh juga buat sebelah sini. Tapi dia berlaku 2 kali lah. Ataupun Tuah dengan Maritim tu dia jumpa Tuah dulu baru jumpa Maritim. Maksudnya Tuah tak faham sebab dia laluan lain. Duduk atas Maritim. Tak apa. Okay. Ini satu contoh tree lah. Okay. So when you bila awak buat ni ada beberapa search teknik yang akan kita guna. Maksudnya nak pergi mana dulu, nak bergerak dari mana ke mana, dia terbahagi kepada 2. Uninformed ataupun kita panggil blind search. Kita tak ada information, kita cuma diarahkan pergi ke tempat tu tanpa diberi alamat dan sebagainya. Okey, Ravin Tuah Sri Kandi, PKP Kasturi, Masjid Maritim, Gym, Pool, PTMK. Maksudnya awak ikut Kasturi lah nak pergi ke masjid. Okey. Nampak lebih logik lah berbanding Saiful tadi sebab dia buat sama Tuah dengan Maritim tu. Sebab tu nanti jadi belah sana dia sebenarnya dia boleh sampai ke masjid. Jadi kita tak buat lah pula. Awak tak letak pula masjid kat bawah tu. Okey, tak apa. Ni. Okey. Ma'am. Maaf ganggu ma'am. Saya Nurul Atira dengan Nurul Huda kena pergi Tuah sekarang, urgent. Sebab apa? Tak tahulah, dia kata urgent kena diorang baru call. Okey. Maaf ma'am, boleh ke ma'am? Uninformed dengan informed. Uninformed ni dia blind search. Dia search yang tidak diketahui. Maksudnya awak hanya dapat maklumat pergi kat tempat tu. Mana tempat tu, berapa jauh, semua awak tak tahu. Tapi tahu arah dia mesti pernah nampak lah ke tempat tu. Okay. So uninformed ni dia tak ada maklumat. Tak detail. Tapi kalau inform, dia lebih detail maklumat dia bagi tahu jarak, dia bagi tahu berapa tambang nak pergi. So yang sebelah inform ni saya akan ajar minggu depan.
Tapi hari ni saya hanya ajar dua ni saja, breadth first search dan depth first search. Okay. Untuk type of teknik yang gambar rajah 3 ke atas ni, carta ni, awak boleh tengok YouTube type of search dekat slide ni. Boleh tengok So untuk hari ni saya tak pasang lah YouTube ni. Korang tengok sendiri Okey. Yang mengajar ya. Yang faham apa yang dia search algorithm for your artificial intelligence to solve the particular problem. Okay, now let's see what are the different types of search algorithms. So based on the search problems, we can classify the search algorithms into two. What is this two? Uninformed search and informed search algorithms. So based on these two types, the complete different algorithms are comes under these two types. So one is uninformed search. So you can also call as a blind search. Okay, so tengok pada slide tadi. Slide semula. Kenapa slide tak? So yang ni saya nak tunjuk breadth first search secara melebar ataupun dia akan cari node tadi kita panggil node kalau library school ni kita panggil dia node. Node ni dari kanan, dia akan tengok kanan dia. Kalau selepas hospital ni ada X, maksudnya kanan lagi, dia kena pergi X baru dia boleh pergi ke bawah. So dia akan tengok level by level. Okay. So boleh faham tak? Breadth first search. Faham. Faham? Okay. Kalau faham, cuba awak buat untuk anak panah. Anak panah tree yang awak dah lukis. Daripada dia punya start dia is Seri Kandi ataupun Tuah ataupun Kolej Kediaman dan nak pergi ke masjid. Goal dia adalah masjid. Cuba buat sekarang. Siapa yang boleh buat nanti tunjuk
Okey, dah. Cuba. Share. Siapa yang dah buat boleh share dia punya kerja. Kristina. Fitri, no Fitri. Saya Amir. Dah asyik bagi masa lama dah tadi. Nak cuba, ma'am. Okey. Share screen. Okey. Breast passage. Okey, dia ada buat titik-titik tu lah. Lekas. Koyak. Koyak. Kenapa? Tadi kita makan koyak. Apa itu? Ma'am. Okey, ya. Anda share? Saya share, ma'am. Saya share. Okey. Maaf lambat, ma'am. Ya, ma'am. Dapat tak, ma'am? Kami daripada Sekandi, ma'am, pergi Kasturi, terus pergi Lestari. Ma'am? Salah bukan macam tu. Macam mana, ma'am? Awak kena pergi level by level. Oh, mana setiap level kena ada? Maritim, Kasturi. Lepas Kasturi baru pergi Bestari, Jebat, Masjid, baru dah sampai Lestari. Oh. Okey, jap, ma'am. Saya ada lagi satu, ma'am. Okey. Okey, jap. Sekejap, ma'am. Salah buka pula. Nampak adik, cik. Sekejap. Sekejap, nampak adik cik aku. WhatsApp. Mati aku. Tak minum.
Alah, beli nasi. Terbawa nasi salah. Okay, ma'am, dah. Yang kedua. Baru betul. Betul. Ah. Okay, ma'am. Terima kasih, ma'am. Okay, so next kita ni. Okay. Tu kalau breakfast search. Okay, ada satu lagi untuk yang uninformed. Ni dia buatkan note tadilah. Okay, ni algoritma dia. Bacalah detail. Lepas tu ni pun ada video untuk lebih faham. Saya nak awak tengok esok. Tanya dalam tutorial, tanya apa yang tak faham yang Banu Priya ni ajar. Okay. So yang kedua saya nak tunjuk is depth first search. Kalau tadi dia akan search ke kanan dahulu. Okay, contohnya library, school, hospital. Kalau ada X, dia akan pergi X dulu, baru dia pergi pada factory. Baru dia akan pergi yang level bawah daripada dia. Okay, tapi kalau depth first search ni, dia daripada mula tu, initial state, dia akan pergi ke kiri-kiri dan ke bawah dahulu, baru dia pergi yang sebelah dia. Jadi kat situ library, school, factory. Kalau ada X dekat factory tu, dia akan pergi X, baru dia pergi ke hospital, park. Kalau bawah park tu ada lagi XX, dia akan pergi XX, baru dia pergi news agent dan university. Boleh bezakan yang tadi dan yang sekarang? Boleh? Okey, grup lain pula. Grup lain pula saya nak tunjuk depth first search ni. Okey. Grup lain tunjuk depth first search. Grup Syed, grup siapa? Laila, grup Nurislah, Fawina. Okay. So buat sekarang. Okey. Dah benda dah siap dah. Cepat boleh tunjuk tak? Tadi yang saya sebut grup Nurislah, Farina, Syed, Anan, Rashdan ni.
Group Irsyad, Chu, Anan. Okay. Aizat. PTMK tu salah. Dia kena pergi Tuah, Padang, Gym, Pavilion, pergi Maritim, pergi PTMK. Tak, PTMK tu jangan letak di sebelah gym tu. Letak dia. Ataupun awak kena buat Tuah, Padang, Gym, Pavilion. Pavilion. PTMK tu cuba letak bawah. Oh, Pavilion PTMK dekat atas. Maritim. Pusat, dekat pusat, lepas pusat baru PTMK baru masjid. Salah ni. Cabang yang kat bawah ni dia macam pelik. Okay. Kami akan betulkan balik. Okay. Okay, so faham tak? Ni depth first search. Ini algoritma dia. Awak boleh tengok dia punya video. So saya video tu awak tengok sekarang, awak cuba tengok sendiri. Okay. Nanti hari esok boleh tanyalah kalau tak faham apa yang di-explain dalam video tu. Okay. Aizat gambar macam tengah bertunang. Main lagi. Tak ada kan, pergi orang lain punya majlis. Oh, pergi orang lain. Awak yang bertunang. Ambil aura. Amboi. Tahniah Jad. Tahniah. Okay, so kita jumpa hari esok lah. Cuba fahamkan, tengok video tu, fahamkan apa dia depth first search, apa dia breadth first search. Yang lain-lain jangan tengok lagi sebab saya tak ajar lagi. Banyak awak akan jumpa best first search, awak akan jumpa A-star, yang tu biar dulu. Okay, saya akan ajar minggu depan. Boleh? Sampai sini? Boleh, ma'am. Okay, boleh, IC dengan Setiausaha tolong cek kedatangan, nanti message je lah dekat grup. Okay, itu saja. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih, ma'am. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Ya, ma'am. Terima kasih, ma'am. Ma'am. Konsep tree yang ni sama tak dengan konsep tree yang nombor tu, dia daripada kecil ke besar ke lain, ma'am? Dia lebih kurang lah. Konsep tree dia mesti ada parent dan mesti ada child. Konsep sama. Okay? Itu sebabnya awak kena define yang mana satu jumpa, yang mana satu dia akan sekata, sama, dia parallel. Jangan. Off tadi. So dia konsep kalau tree sama dia mesti ada parent, child. Dan kalau tempat tu awak rasa dia sekata, dia akan jadi parallel. Tetapi kalau dia tak, mungkin kita akan jumpa dia dulu sikit je lah. Jadi dia akan jadi atas bawah. Macam tu lah.
Dan tempat tu tidak semestinya macam dia subjektif lah, dia tak mesti macam tu, tak. Okay, dia jawapan dia boleh pelbagai. Boleh? Okay, ada nak tanya lagi? Okay, kalau tak ada kita jumpa esok lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.